di dalam suatu nas. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang berbahagia ini seperti mana biasa 20 bulan bulan dengan saya lah, kita dapat bersama-sama mengisi kekosongan kita. Kita dapat bersama-sama untuk memanfaatkan usia yang kita ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Man 'amila shalihan min zakarin wal unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang sesiapa daripada kalangan lelaki dan perempuan yang beriman dan melakukan amalan saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami, iaitu Allah, kurniakan kepada mereka apa kata ini yang kita nak. Allah kurniakan kepada kita hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Manusia ni tuan-tuan hidup dekat atas dunia ni, kita semata-mata kita nak kehidupan kita dengan kehidupan yang baik. Mati kita mati yang baik, husnul khatimah. Kalau tengok hari tu yang kes apa dekat New Zealand kan, kena tembak datang sikit, kena tembak dekat sebarang cabaran bagi kita pada hari ini kan. Tapi Allah ingatkan aku tuan-tuan, bahawa orang yang mati dalam berperang, mengeluarkan harta dia, mengeluarkan nyawa daripada jalan Allah ni, Allah gantikan apa tuan-tuan dengan syurga. Allah ingatkan dalam surah Taubah ayat 111, Allah sebutkan apa? Innallaha ashtara 'alal mu'minina bi amwalihim wa anfusihimul jannah. Sesungguhnya Allah berjual beli bagi orang-orang yang beriman itu apa tuan-tuan? Sama ada daripada hartanya, daripada jiwa dan raganya, al-jannah, syurga tuan-tuan. Subhanallah. Bagi lima orang-orang mukadimah itu kan. Tuan-tuan, pada pertemuan yang lepas saya telah kongsikan kepada tuan-tuan galakan pada menuntut ilmu, mengajar kelebihan ilmu orang alim dan orang yang belajar. Kalau tengok pada pertemuan yang lepas kita telah membacakan ayat Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala, qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama di antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Allah memberikan dua perumpamaan, perbezaan di antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang berilmu tuan-tuan, hatta kalau dia melakukan amal ibadah, orang yang ada ilmu melakukan amal ibadah dia tak sama dengan orang yang tak ada ilmu melakukan amal ibadah. Orang yang ada ilmu tuan-tuan, sekiranya melakukan dua amal ibadah, dia akan pilih manakah yang memberikan manfaat dan ganjaran yang besar. Tuan-tuan, di antara sedekah dengan zakat, di antara sedekah dengan wakaf. Kalau kita ada RM10, sama ada kita nak wakaf ke kita nak sedekah, mana ganjaran yang lebih besar tuan-tuan? Wakaf tuan-tuan dia lebih besar. Sebab wakaf ini benda yang dilakukan manfaat dia selagi mana perkara itu ada, dia akan manfaat dia akan sentiasa dapat walaupun orang itu telah meninggal.
Sebab tu kita tengok tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf, tuan-tuan, dekat Arab Saudi, tuan-tuan, dia ada satu akaun bank yang akaun ini akaun paling lama. Akaun yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni, tuan-tuan, ketika mana dia sampai dekat kota Madinah, apa yang dia buat, tuan-tuan? Bila mana dia tengok orang-orang kat Madinah, orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam, dan pemilikan telaga yang menjadi sumber air dekat kota Madinah itu adalah orang Yahudi. Jadi orang Islam, orang Yahudi ni daripada dulu memang bila mana Islam dia datang, dia tidak mengiktiraf Islam. Sehingga bila mana Abdul Rahman bin Auf tengok situasi ini berlaku, orang Yahudi ni dia macam dengan orang Islam, air ni dekat tempat dia. Jadi orang Islam nak ambil air ni, dia jadi susah. Sehingga kan Abdul Rahman bin Auf ini dia mengeluarkan daripada harta nak beli telaga milik orang Yahudi. Orang Yahudi dia dengan aset ni cukuplah bernilai, sebab satu dia telaga dekat kota Madinah. Jadi orang Abdul Rahman bin Auf pujuk tak nak jual. Bila mana pujuk tak nak jual, lama-lama Abdul Rahman bin Auf dia jumpa orang Yahudi ni, cakap apa? Tak apalah macam gini, 3 hari 2 hari kau punya, 1 hari aku punya. Kalau 3 hari tu, tuan-tuan, 2 hari orang Yahudi ni punya, 1 hari Abdul Rahman bin Auf punya. Orang Yahudi ni dia jual air mahal dekat orang Islam dekat Madinah. Orang Yahudi kata, okey juga, aku dapat 2 hari, Abdul Rahman dapat 1 hari, Abdul Rahman dapat tak banyak. Jadi aku dapat, aku jual dengan dia. Jadi kalau dijual ni, aku boleh jual 1 hari ni, aku bagi Abdul Rahman bin Auf. Jadi bila mana tuan-tuan orang Yahudi ni setuju, dia buat apa? Dia jual Abdul Rahman bin Auf. Bila mana hari ni, tuan-tuan, hari Abdul Rahman bin Auf punya, orang Islam boleh ambil free, tuan-tuan. Bila mana orang Islam ambil free, tuan-tuan, kontang kan tu saya tu. Jadi orang Yahudi ni, aduh, tak boleh bisnes sama dia, engkau bisnes ni. Sampai satu ketika orang Yahudi ni kata, apa dah, aku dah tak boleh nak bisnes dah. Sebab air bila tiba hari aku ni, air dah tak ada dah. Masuk hari kau, air dah ada. Jadi sampai ketika bila mana, tuan-tuan, bila mana orang Yahudi ni surrender, tak apalah, aku jual terus kepada engkau. Jadi Abdul Rahman bin Auf, tuan-tuan, dia beli telaga ni nak beli dengan tanah-tanah sekeliling dia, sekeliling telaga. Dan tanah-tanah dekat sekeliling telaga ni, tuan-tuan, daripada dulu memang ada pohon-pohon sebab dia dekat dengan telaga. Jadi dia jadi sumber air, pohon-pohon pun hidup. Jadi bila hidup, tumbuh tanah tu. Dan kerajaan daripada dulu, daripada zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin sehingga hari ini, tuan-tuan, bila mana Abdul Rahman bin Auf diwakafkan, harta itu dibangunkan, digunakan, dibuatkan hospital, dibantukan orang-orang yang susah. Daripada mana, tuan-tuan? Daripada harta Abdul Rahman bin Auf sehingga hari ini. Kalau di sedekah, barangkali dia boleh makan, dah habis RM10 tu lagi, tuan-tuan. Tapi bila mana di atas dia diberikan di atas konsep wakaf, tuan-tuan, dia akan terus berpanjang. Sebab tu Imam Ibn Katsir, tuan-tuan, bila mana dia menyebutkan hadis daripada Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas." Bila mana mati anak Adam itu, terputus segala amalan kecuali 3 benda. Kita selalu nak dengar benda ni, betul, tuan-tuan. Yang pertama, waladun salihun yad'ulah, anak-anak yang saleh yang sentiasa mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Ini yang pertama. Yang pertama ni, tuan-tuan, dinasabkan kepada Imam Abu Hanifah. Diceritakan, cerita ini diambil daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni, tuan-tuan, sebelum kita pergi solat penjayaan nanti, kan, Imam Abu Hanifah, tuan-tuan, dia ni seorang tajir, seorang penyair. Sebab tu kalau kita tengok, tuan-tuan, mazhab, kalau dari segi perniagaan, tuan-tuan, mazhab yang digunakan di Malaysia, konsep perniagaan banyak digunakan daripada mazhab Abu Hanifah atau Imam Hanafi.
Imam Hanafi, sebab dia memang hidup dia sebagai seorang peniaga, sebagai seorang peniaga. Sebab tu tuan-tuan, kalau mazhab Imam Syafi'i kan, kalau tuan-tuan beli kat kedai, dia kena ada lapas ijab kat kedai kabur. Saya beli, saya jual. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam kalau tuan-tuan tak ada ijab wal qabul, dia akan terbatal, tak sah jual beli. Itu kita ambil kepada konsep mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau kita guna konsep itu juga, tuan-tuan beli air tuan-tuan dekat mesin yang gelegang kan, masuk pergi gelegang kan, tuan-tuan dia pergian tuan-tuan tak sah. Tapi kita ialah perbaikan hati rahmah, percanggahan, perbezaan pendapat di kalangan umat rahmat, kita ambil keluar sikit daripada mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tuan-tuan, bila mana dia berulang-alik daripada rumah dia ke pasar yang tempat dia berniaga, nak juga anak yang soleh. Pasar tempat yang berniaga ni tuan-tuan, pada satu hari dia berulang-alik penat, dia berhenti dekat sebuah kubur, yang kubur ini di kawasan perkuburan. Dia berhenti, dia penat, dia bersandar dekat kubur tu, dia tertidur subhanallah. Sehingga bila mana Allah mengangkat hijab dia, yang Allah nampakkan keadaan orang-orang yang berada dekat alam kubur tersebut. Imam Abu Hanifah nampak satu kelompok yang beramai-ramai ini tuan-tuan, buat apa? Dia seperti menunggu sesuatu yang turun daripada langit. Turun dari langit, masing-masing menunggu. Macam melapor tuan-tuan, balik masing-masing musuh dulu. Satu lagi sepasang suami isteri, yang suami isteri duduk bawah yang rendah, berpakaian yang cantik, dan dia duduk dalam keadaan relax dia. Lalu Imam Abu Hanifah tuan-tuan ketika itu dia datang kepada dua orang sepasang suami isterinya, dia tanya, apakah amalan yang kau lakukan sehingga Allah memberikan nikmat engkau berada dekat alam barzakh sebegini? Lalu apa tuan-tuan? Kedua orang tu dia cakap apa? Wahai Imam Abu Hanifah, engkau pergi ke sebuah kubur, kau pergi dekat pasar, kau akan cari seorang peniaga wanita yang dia ini dia berniaga tapi dia tak macam orang lain berniaga. Lalu Imam Abu Hanifah dia terjaga dan dia pergi dekat pasar dia niaga, dia cari seorang perempuan yang berniaga. Rupanya perempuan ni dia tak macam peniaga-peniaga yang lain. Kita kalau dekat pasar tak cukup dengan sini beli kan, sampai pakai mah ikan RM2 tak lagi dia kan, tak cukup kita panggil orang pakai pula. Tapi orang ni perempuan seorang dia letak malam datangnya je, dia hanya duduk dan mulut dia tu kemak damai. Lalu Imam Abu Hanifah tanya, wahai anak, apakah yang kau sedang lakukan? Lalu perempuan jawab apa? Wahai Imam Abu Hanifah, aku sedang membaca Al-Quran dan aku sampaikan pahala membaca Al-Quran ini kepada kedua ibu bapa aku yang telah meninggal. Menyebabkan apa tuan-tuan? Anak yang saleh yang mendoakan kepada kedua ibu bapanya mendapat nikmat ketika mana di alam barzakh. Sehingga bila mana satu ketika tuan-tuan, Imam Abu Hanifah lalu pada tempat yang sama, tertidur juga di bawah pohon yang sama, Allah angkat hijab itu, sehingga bila mana dia berada dekat alam kubur, dekat alam barzakh, Allah angkat hijab Imam Abu Hanifah, nampakkan orang dekat alam barzakh. Dan tak ada lagi dah sepasang suami isteri yang pindah dekat tempat yang ramai, mencari tempat yang ramai. Lalu Imam Abu Hanifah tanya, wahai kedua orang tu, kenapa kau tak duduk kat sini lagi? Lalu orang tu jawab apa? Anak aku telah meninggal dan aku hanya mengharapkan doa daripada orang-orang Islam. Lalu macam doa yang orang baca tadi, Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghiran, yang wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, sama ada yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Sebab di mana lalu kawasan kuburan tuan-tuan, hendaklah kita mengucapkan salam. Kita beri salam dekat orang-orang yang berada dekat
alam kubur, dekat alam kubur. Sebab apa? Nabi SAW sebelum wafat kembali dengan Nabi kan, Nabi lalu dekat. Nabi ni pergi ziarah dekat perkuburan Baqi'. Kalau tak pergi Mekah dan di Madinah, tak tahu perkuburan Baqi'. Nabi ziarah. Sebab apa tuan-tuan? Dengan ziarah kubur ni, kata baginda Nabi SAW, Al-azkiya, orang yang paling bijak, kata baginda Nabi SAW, aktsarhum lil mauti zikra, adalah orang yang paling banyak ingat pada kematian. Osman bin Affan, Osman bin Affan bila mana ditanya, dia ceritakan tentang syurga dan neraka, dia tak rasa apa. Tetapi Osman bin Affan bila mana dia ceritakan tentang mati, dia ceritakan tentang syakaratul maut, sakaratul maut, dia akan menangis teresa-esa. Sahabat tu tanya kepada Osman, "Wahai Osman, kau ni bila cerita syurga, cerita neraka, kau tak ada rasa apa-apa?" Kalau kata semayang dengan orang Arab yang tahu bahasa Arab, dan di rumah dia timbang, dia baca cerita tentang syurga, cerita tentang neraka. Syurga tu dia rasa macam okey lah. Kalau macam neraka, orang nangis kan. Kalau semayang pun nangis. Kalau kita tengok semayang terawih, kalau cerita tentang mazhab tu orang Arab, bila mana dia tahu, dia nangis. Dia nangis. Itulah Osman kata bila cerita syurga, cerita neraka, dia tak apa-apa. Tapi bila mana dia cerita tentang kubur, dia akan menangis terisa-esa. Tak apa kata Osman. Bila mana sahabat tanya, kau ni bila cerita syurga neraka, kau tak rasa apa. Tapi bila cerita pasal kubur, kau nangis-nangis. Apa kata Osman? Sebab kubur itu adalah permulaan langkah pertama untuk menuju ke hari akhirat. Itu anak yang soleh yang sentiasa mendoakan, bersyukur sekiranya Allah kurniakan kita anak yang soleh. Sekiranya tak ada anak yang soleh, tuan-tuan, yang kedua, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salat wa ladun salihun yad'u lahu, sadaqatun jariyah, sedekah yang sentiasa mengalir. Imam Ibn Katsir dia menyebutkan sedekah yang sentiasa mengalir ini apa, tuan-tuan? Adalah wakaf. Wakafnya apa, tuan-tuan? Wakaf bisa digunakan, tapi itu manfaatnya akan dapat walaupun kita telah takbir di atas dunia. Bagaimana yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Abdurrahman tiang ni dan bersumbangan tuan-tuan, selimana ada orang salat ni tuan-tuan, selimana ada majlis zikir, majlis ilmu, orang yang menyumbangkan itu, dia akan terus mendapat pahala ke tersebut. Wakaf dan ibadah. Macam ada orang wakaf tanah, kubur tuan-tuan, selimana dimanfaatkan, selimana digunakan, dia akan terus mendapat manfaat. Kalau kita tengok orang dulu tuan-tuan, dia boleh wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf nak buat masjid, bersumbang dulu. Pada zaman sekarang dan konsep yang paling senang apa kan? Saham wakaf, yang satu unit itu 10 yang dibuat apa tuan-tuan? 121 buah sekolah agama seluruh negeri. Begitu. Kadang-kadang RM10 beli topak pun berapa seminggu je topak RM10. Itu pun dia call sini habis lah yang RM10 tu. Tapi tuan-tuan dengan RM10 tu kadang-kadang dia tengok baru biji batu-batu dia dapat beli, baru biji tile dia dapat beli tuan-tuan. Dapat dah 3-4 biji batu-batu. Tetapi daripada 3-4 biji itulah didirikan sekolah agama, selimana dimanfaatkan anak cucu kita di hari kemudian. Selain itulah orang yang walaupun dia berwakaf RM10, dia akan terus dan akan tetap dapat pahala. Ada orang tanya, Ustaz, kalau saya wakafkan kipas tu rosak, Ustaz, adakah saya tak dapat lagi pahala? Tak, kan? Dia bukan macam dia ni, pahala ni dia serahkan kepada Allah. Tetapi apa yang dia sumbangkan itu macam disumbangkan. Contoh kipas ni kan, kita guna pada malam ini, selesa, belajar pun selesa, semayang pun selesa, belajar dapat ilmu disampaikan dekat orang lain sampaikan dekat orang lain. Sebab apa? Sebab daripada kipas kita selesa, kita dapat ilmu, dia sampaikan kepada orang lain sampaikan kepada orang lain, ilmu itu terus bermanfaat. Sudah orang pasti orang yang wakaf itu tak mendapat pahala dan
Subhanallah, pahala yang sentiasa berpanjangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-ilmu yantafi'u bihi. Yang tadi beruntung ada orang ada anak. Yang kedua, orang ada harta boleh meluangkan. Dan yang ketiga apa? Ilmu yantafi'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni subhanallah. Saya dah cerita pun kan dekat kampung makam kan cerita. Ini kampung makam tu tinggi. Belum cerita. Ya dulu saya tak tahu saya cerita kat mana. Sebab tu hari kat sini. Saya tak dah cerita. Kampung makam dulu saya tugas dekat Kota Tinggi tuan-tuan. Sebelum saya tugas dekat kampung makam. Kampung makam ni tuan-tuan ni memang makam kampung kubur je lah. Kampung makam yang ada Sultan Mahmud mangkat di Julang. Di Julang, ingat Julang? Di Julang. Dia ada makam, dia ada penambut. Ketika mana proses pemindahan masjid kampung makam itu nak dijadikan masjid kerajaan, dia nak besarkan, berlakunya pemindahan jenazah dekat sekitar masjid kampung makam tersebut. Makam ni memang banyak kubur. Jadi memang nak besarkan, perlu alih jenazah seorang imam dekat kampung makam. Jadi bila mana dah 30 tahun dikebumikan, nak dibesarkan masjid tersebut, bila mana nak digali dan nak digali jenazah yang telah ditanam selepas 30 tahun tempat masih lagi utuh. 30 tahun kan masih lagi jasad, masih lagi utuh. Saya jumpa sebenarnya cucu dia nama Tarpani, Imam Tarpani. Cucu dia jadi imam dia dekat Beijing, Imam Tarpani. Maksudnya apa kelebihan imam ni sehingga dah 30 tahun tu masih lagi utuh lagi jasad? Imam dia jawab, Imam Tarpani dia jawab, Ustaz, atuk saya ni dulu orang dekat kampung yang ajar ngaji, orang dekat kampung ni atuk saya lah dulu ni Ustaz. Atuk saya ni yang dulu yang ajar orang ngaji dekat kampung ni, kampung makam ni, kat Kota Tinggi, kampung yang lama kat Kota Tinggi. Atuk saya lah yang ajar ngaji dekat kampung. Kita tak tahu kan apa ganjaran yang Allah berikan dengan amalan kebaikan yang kita lakukan dekat atas dunia. Subhanallah. Sebab tu Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu menyangkakan orang yang mati pada jalan Allah mereka itu mati. Bal ahya', bahkan mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak merasai apa kehidupan yang mereka alami.